Sebab itu tuan-tuan tak perlu susah hati kalau orang fitnah tuan-tuan. Kalau orang hentam tuan-tuan, kalau orang tibai tuan-tuan, kalau orang kutuk tuan-tuan tak perlu susah hati. Tuan-tuan hanya perlu senyum saja. Tuan-tuan buka dalam laman web Al-Barakah, laman web sekolah saya ni, macam-macam orang tibai, hentam macam-macam. Hantam saya lalabu. Ada terjejas apa-apa pada saya? Tak terjejas. Orang kutuk saya, Apko. Ustaz Kazim tu Amko. Amno Apko. Masa bila yang saya masuk Amno? Orang tibai saya. Ada saya terjejas? Tak ada apa. Saya relax saja. Bila saya bawa Darwisha baca Quran di Masjid Ar-Ridwan 2 bulan 3 bulan lepas, Darwisha terlupa ayat. Saya sambung, saya kata min qabli. Darwisha kata, ustaz, min tu dengung lah. Dia lupa ayat. Saya tegur ke dia, min qabl. Dia kata, ustaz, min tu dengung. Mak kata, betul lah dengung, tapi pasal hang tu lupa. Bila kita lupa, kita ingatkanlah. Tuan-tuan, kalau tu imam lupa, kalau tu imam lupa, wala ana abidum ma abadtum wala antum abidu wala ana. Tuan-tuan nak baca dengung ke? Tak jumpa lakum dinukum. Tuan-tuan nak tegak lagu mana? Tuan-tuan nak tegak lagu mana? Tak boleh tegak biasa ajalah. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin. Itu cara tegur dia. Ada tuan-tuan tegur, anna lahum, nak kena penyepak Ustaz. Tegurnya bagi ingat je lah, anna lahum jannatin tajri. Kita nak menegur di belakang gitu lah. Mana boleh tegur anna lahum tu suruh Ustaz Anwar lah tegur. Dia boleh kata, tengok Ustaz malu ya, budak kecil tegur Ustaz salah. Bodoh betul ni. Dia tibanya yang bukan-bukan. Ada saya terkesan, tidak terkesan. Ada penceramah-penceramah yang datang di surau tuan-tuan, pimpinan-pimpinan, dia kata Ustaz Kazim UMNO. Ada saya terkesan, saya tak terkesan. Lantaklah saya UMNO kepah pun. Yang masuk neraka saya, yang rusuh hati saya. Takkan saya nak membiarkan diri saya masuk neraka? Saya UMNO ke, saya PAS ke, saya DAP ke, saya bercakap halal itu adalah halal, haram itu adalah haram. Kalau saya PAS sekalipun, saya kata halal itu haram, haram itu halal, tetap saya salah walaupun saya PAS. Dia tidak dinilai PAS UMNO itu pun tidak. Yang dinilai, kamu cakap tak hukum Allah Ta'ala, kamu tegur tak untuk bercakap tentang hukum Allah Ta'ala. Saya menjaga kalimah Allah, saya menjaga hukum Allah. Jangan bimbang, jalan, tuan-tuan. Ini yang kita kena faham, kedudukan kita itu. Politik merupakan satu adat, satu wadah dalam perjuangan. Tetapi bukan bermakna bila kita menyertai mana-mana politik, kita selamat bila berada dalam kubur. Kita selamat bila kita berada di hari kiamat. Yang menentukan selamat ataupun tidak, 4 benda. Pertama, takwa, ilmu, amal dan jihad. Kalau 4 benda ni betul, selamat kita. Kalau takwa tidak ada, kamu duduk dalam jemaah Islam sekalipun, tikam nombor tiap-tiap hari, tak selamat kamu. Dia bukan letak kepada bendera yang kita bawa, dia bukan letak kepada parti yang kita pegang. Yang diletakkan ialah apa? Takwa, amalan, ilmu dan jihad. Kalau kita berada dalam parti Islam sekalipun, tidak betul amalan, tetap ditolak. Ini yang kita kena faham. 4 perkara ini yang kita kena jaga. Yang pertama, takwa kepada Allah, takut kepada Allah. Di manapun kamu, siapapun kamu, jaga Allah, takut kepada Allah, Allah jaga kamu. Yang kedua, kata Nabi, benda yang kamu kena jaga ialah amalan kamu. Ni yang kita duk sebut Isra' dan Mi'raj ni. Tuan-tuan duk sebut buruk itu apa? Kenapa Nabi hijrah? Kenapa Nabi Isra' Mi'raj waktu malam? Kenapa Nabi ketika Isra' dan Mi'raj dibawa oleh Jibril sebagai guru pembimbingnya? Kenapa Nabi Muhammad naik buruk sebagai satu kenderaan menuju kepada Allah? Ini semuanya mempunyai kaitan. 4 benda dalam Isra' dan Mi'raj.
Yang pertama malam, yang keduanya kenderaan, yang ketiganya guru, yang keempatnya hati. 4 benda ini adalah asas dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj. Yang pertama malam. Malam itu apa? Kegunaannya untuk beribadah kepada Allah. Masa mesti ada. Waktu yang paling sesuai menuju kepada Allah, mengingati Allah, nombor 1 malam. Yang kedua, hati. Sebab itulah Nabi dibersihkan hati dia sebelum naik ke langit. Nak menuju kepada Allah, nak pergi kepada Allah. Kita sekarang ni semua nak pergi kepada Allah. Hati mesti bersih. Yang pertama, waktu ibadat, masa ibadat. Yang keduanya ialah hati. Kalau saya pakai serban besar, jubah hitam, janggut panjang sampai ke pusat, hati buruk, busuk, nak buat apa? Nak buat apa tuan-tuan? Biar dia semayang pakai seluar jin, pakai baju t-shirt saja, tapi hati bersih, Allah tetap terima dia. Daripada saya ni sebesar serban, besar bakui serban saya, hati busuk, pandang buruk pada orang, Tuhan tolak. Sebab tu Nabi Muhammad dibersihkan hati dia bukan setakat sekali, 4 kali dibersihkan hati Nabi Muhammad. Kalau Nabi pun dibersihkan 4 kali sepanjang hidup Nabi, kita pula berapa kali dibersihkan? Fikir-fikirkan. Yang ketiganya ialah buruk, dibawa naik ke langit dengan buruk. Buruk itu gambaran nak menuju kepada Allah dengan amalan. Amalan mesti betul, amalan mesti ikhlas, amalan mesti bertepatan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keempatnya apa benda? Mesti ada pembimbing. Sebab tu Nabi Muhammad dia tak pergi seorang-seorang ke langit, dia dibimbing oleh Jibril alaihissalam. Maka kita nak menuju kepada Allah pun ada pembimbing kita, ada guru kita. Kena cari balik, kaji balik guru yang kita ada ini. Bolehkah guru yang membimbing kita untuk menuju kepada Allah dengan jalan yang benar? Adakah guru kita Ayah Pin bin Ayah Pan? Diakah guru kita? Kahar itukah guru kita? Siapa guru kita? Guru Yahya. Ini yang kena fikirkan. Guru yang boleh bimbing kita, yang boleh cerita betul-betul ini halal, ini haram, ini telok. Guru yang boleh bimbing kita ada 3. Ada 3 guru yang dikatakan mursyid. Ada 3. Yang pertama, bila kita belajar dengan dia, bila kita mengaji dengan dia, bila kita berguru dengan dia, dulu kita orang yang kedekut, dulu kita orang yang taidun masin, kedekut yamat. Dulu kita adalah orang yang sangat berkira bila nak bersedekah. Selepas kita belajar dengan dia, kita menjadi seorang yang sangat pemurah, orang yang tak berkira, orang yang tak kedekut. Itu adalah mursyid. Itu guru mursyid. Salah seorang guru mursyid yang saya pernah jumpa ialah Ustazah Murni binti Sarawak. Dia cukup mursyid. Bayangkan Haji Bakhil yang begitu kedekut, dia boleh ubah daripada Haji Bakhil jadi lebih yang bagus. Itu guru mursyid. Bayangkan cikgu laki-laki datang minta pada Haji Bakhil, dia bagi RM1 je. RM1 saja Tuan Haji. Budak-budak tidak boleh ambil duit banyak-banyak. Nampak? RM1 saja. Tetapi bila Cikgu Murni datang, RM2,000 dia bagi. Ini RM2,000 sumbangan dari Haji Bakhil. Nampak? Cikgu Mursyid tu, Murni tu. Tuan-tuan kalau belajar dengan seorang guru, guru tu ubah tuan-tuan menjadi seorang yang pemurah, maka guru itu adalah guru mursyid. Nombor 2, guru mursyid itu siapa? Sebelum tuan-tuan belajar dengan dia, tuan-tuan adalah seorang yang sangat cabul mulutnya. Selepas belajar dengan dia, mulut tuan-tuan baik. Tuan-tuan tak cakap pun benda yang kotor-kotor. Tuan-tuan tak ada maki orang. Tuan-tuan jadi seorang yang sangat sopan santun di dalam berbicara. Maka tuan-tuan telah mendapat seorang guru yang mursyid. Yang ketiga, guru yang mursyid. Selepas tuan-tuan belajar dengan dia, tuan-tuan lebih berakhlak, tuan-tuan lebih bersopan, tuan-tuan sangat baik akhlak tuan-tuan, ahsanuhum akhlaqan. Tuan-tuan sangat baik akhlak tuan-tuan. Seorang yang penyabar, tidak marah, orang yang sangat toleransi, seorang yang sangat terbuka pemikirannya, bersopan santun, lemah lembut. Daripada kasar menjadi seorang yang bersopan, guru tuan-tuan adalah guru mursyid.
Tetapi selepas tuan-tuan belajar, makin kedekut tuan-tuan buat. Lepas belajar dengan dia, makin banyak maki pula. Lepas belajar dengan dia, kerja nak tumbuk orang aja. Guru tu bukan mursyid, dia mursyad.